Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Dan saya Rafiza Haji Mahmud. Berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan tindakan kolektif diperlukan untuk bekerjasama dalam melindungi komuniti dan menjamin masa depan berdaya tahan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berangkat balik dari Lima, Republik Peru. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan kepentingan masyarakat global untuk bersatu dan mencegah peningkatan dan penyebaran pergolakan ke wilayah masing-masing dan seterusnya akibat pergolakan yang berterusan khususnya di Palestin, Lebanon dan Balkan yang menimbulkan ancaman serius kepada kemajuan kolektif serta mengganggu rantaian bekalan global, keselamatan dan kestabilan ekonomi global. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian semasa berangkat menghadiri APEC Economic Leaders Retreat di Lima Convention Center LCC Lima, Republik Peru. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dalam titah turut menekankan bagi keperluan untuk menangani cabaran berterusan yang mengancam kemakmuran dan kestabilan kolektif seperti pergolakan dan perubahan iklim. Corak cuaca yang mengganggu titah baginda, menjejaskan kehidupan dan mata pencarian dan juga membahayakan ekonomi global. Baginda juga menekankan bahawa tiada suatu ekonomi boleh menangani isu-isu tersebut dengan sendiri. Oleh itu, tindakan kolektif diperlukan untuk bekerjasama dalam melindungi komuniti dan menjamin masa depan yang berdaya tahan serta untuk mengatasi cabaran melalui penyelidikan bersama, penggubalan dasar yang mantap dan strategi yang berkesan. Elemen penting Matlamat Bangkok yang telah dipersetujui pada tahun 2022 iaitu hidrogen bersih dan rendah karbon dan inisiatif untuk mencegah kerugian dan pembaziran makanan penting dalam menangani cabaran sekuriti makanan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan dalam meningkatkan daya tahan ekonomi APEC. In Brunei Darussalam, we have introduced regenerative agriculture and green technologies, such as greenhouse farming and recirculating aquaculture, which focuses on sustainable agricultural practices. These are designed to significantly boost agricultural production, as well as encouraging responsibility practices and integrating climate resilient technologies. Selesai menghadiri APEC Economic Leaders Retreat, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat balik dari Lima, Republik Peru. Sebelum berangkat balik, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pendatu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Jorge Chavez bagi menyembahkan selamat berangkat Tuan Yang Terutama Gustavo Lino Adrianzen, President of the Council of Ministers of the Republic of Peru.
Juga hadir Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Haji Serbini bin Haji Ali, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Amerika Syarikat, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam yang tidak menetap ke Republik Peru. Pada tahun 2023, kanser kolon adalah penyebab kematian kanser tertinggi dalam kalangan lelaki menyebabkan 40 kematian, diikuti kanser paru-paru 28 kematian dan prostat 17 kematian di negara ini. Statistik kematian tersebut, tegas Menteri Kesihatan, amat membimbangkan. Lebih-lebih lagi apabila kebanyakan dari kes-kes kanser berkenaan boleh dirawat dengan sepenuhnya apabila ia dikesan pada peringkat awal lagi. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar selaku pengerusi Lembaga Pengarah Pusat Pakar Pantai Jerudong PJSC berucap demikian pada pelancaran kempen Bulan Kesedaran November. Di negara Brunei Darussalam, sebanyak 1 dalam 4 orang lelaki dianggarkan mempunyai risiko untuk mendapat kanser sepanjang hayat mereka, di mana 3 jenis kanser yang kerap dialami oleh kaum lelaki di negara ini adalah kanser kolorektal 23%, kanser paru-paru 14.4% dan kanser prostat 10.9%. Oleh itu, amatlah wajar bagi kita semua untuk menjalankan pemeriksaan kesihatan bagi mengesan penyakit kanser dengan lebih awal. Tema sambutan Bulan Kesedaran Kesihatan Lelaki tahun ini, Kekuatan Hari Ini untuk Kesihatan Esok. Majlis Anjuran PJSC melalui Pusat Kanser Brunei berlangsung pagi tadi di salah sebuah pusat membeli pelah di Salam Bigar. Cara berjumpa di situ untuk memastikan anda kekal di laman sesawang ini PJSC Brunei. Sementara itu, kempen Bulan Kesedaran Kesihatan Lelaki November dimeriahkan dengan acara konvoi khas Vespa melibatkan lebih 70 penunggang Vespa dan motosikal kaki tangan PJSC. Konvoi sejauh 30 km bermula dari kawasan letak kereta Taman Jerudong Pusing Lagi dan berakhir di pusat membeli belah di Salam Bigar. Acara seumpamanya merupakan simbol meningkatkan kesedaran kesihatan lelaki. Bulan Kesedaran November merupakan kempen yang diraikan setiap tahun khusus bagi memberikan galakan kaum lelaki untuk meningkatkan inisiatif ke arah penjagaan kesihatan. Program Ikon Mu'alaf dihasrat melahirkan mu'alaf cemerlang berlandaskan falsafah Melayu Islam Praja. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Satu peserta program Ikon Mu'alaf diraikan dalam majlis convocation semalam. Majlis diadakan di Pusat Dakwah Islamiah. Hadir Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Swi An, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Program dilaksanakan selama 5 bulan bagi melahirkan mu'alaf cemerlang berlandaskan falsafah Melayu Islam Beraja yang berperanan sebagai duta dan pemangkin dalam menarik lebih ramai mu'alaf untuk terlibat aktif dalam hal ehwal kemasyarakatan. Majlis pengundian dan pemilihan calon penghulu dan ketua kampung diadakan di daerah Brunei Muara dan daerah Belait hari ini. Majlis pengundian dan pemilihan calon penghulu Mukim Zon 1 Kampung Air berlangsung pagi tadi di Masjid Al-Muhtadibillah, Kampung Sungai Kebun. Hadir Awang Haji Muhammad Khairul Sirajul Fikri bin Haji Jamaluddin, pemangku penolong pegawai daerah Brunei dan Muara. Juga hadir Yang Berhormat Awang Amran bin Haji Maidin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Calon tunggal Muhammad Azli bin Salim berumur 30 tahun. Setuju. Tidak setuju.
Sementara itu, pengundian dan pemilihan calon ketua Kampung Ngomong A diadakan di Dewan Kemasyarakatan Kampung Pandan, Kuala Belait. Hadir Awang Haji Amirul Hafiz Zin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belait. Juga hadir yang berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Swee An, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Calon tunggal Awang Aminur bin Haji Othman berusia 39 tahun. Dalam usaha untuk mencari bakat baharu, Radio Televisyen Brunei RTB melalui Pelangi FM mengadakan pertandingan Best 914 ke-20. Pertandingan diadakan semalam di Gadong. Abdul Wafi bin Ismail muncul Johan dan memenangi persembahan terbaik. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Pengiran Haji Ismail bin Pengiran Haji Muhammad Kifli, pemangku pengarah Radio Televisyen Brunei. Seorang perempuan warga negara Filipina memilih agama Islam sebagai pegangan hidupnya. Majlis pengislaman berlangsung petang tadi di Kampung Manggis 2. Dayang Femi Lambo Halut kini dikenali sebagai Dayang Nur Aini Halut binti Falemon. Sejak awal Januari hingga 16 November 2024, seramai 280 orang telah memeluk agama Islam di negara Brunei Darussalam, yang mana 130 orang terdiri jumlah tersebut adalah dari daerah Brunei dan Muara. ...26 pengusaha tempatan menyertai Pesta Kampung Kitani anjuran TSS and TG Event Management. Pesta yang berlangsung di Kampung Sengkarai, Tutong itu mendapat sambutan yang menggalakkan daripada orang ramai. Pesta bertemakan kehidupan kampung 60-an dan 70-an bertujuan untuk membantu dan mengetengahkan beberapa pengusaha makanan dan minuman tempatan untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mempromosikan produk jualan mereka kepada orang ramai. Kami mengadakan di Tutong ini juga untuk membagi peluang orang-orang yang tinggal di daerah Tutong. Pasal sebelum ini kami sudah buat di bandar sebanyak 2 tempat tu di Manggis sama Mentiris. Pengunjung pun ada juga yang anulah berpakaian kampung ala-ala 60-an kan. Kami lihat pun. So ada sambutan juga lah, alhamdulillah dengan tema ini. Penyertaan daripada pengusaha tempatan dalam pesta seumpama ini merupakan satu platform dalam mengetengahkan lagi kualiti produk dan juga sebagai tarikan pelanggan. Tujuan kami untuk mengikuti Pesta Kampung Kitani di daerah Tutong ini ialah untuk memperkembangkan perniagaan kami seperti dessert. Alhamdulillah, kuih pancit sebagai sebuah kuih tradisional dapat kami bawakan untuk mengikuti Pesta Kampung Kitani. Untuk pengusaha kecil seperti kami, so far alhamdulillah lah apabila kami mengikuti event-event seperti yang sekarang inilah. Musabaqah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat saringan kebangsaan tahun 1446 Hijrah akan berlangsung selama 5 hari bermula 25 November ini. Musabaqah akan diadakan di Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims, Jalan Ong Sumping, Bandar Seri Begawan. Pada 25 November kategori D, 26 November kategori E dan C dan 27 November kategori C. Sementara pada 28 November bagi kategori B dan 30 November kategori A. Maklumat lanjut hubungi urus setia Musabaqah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat saringan kebangsaan melalui talian 2237512. Kementerian Kesihatan menganjurkan kejohanan futsal antara jabatan-jabatan di bawahnya. Kejohanan berlangsung di Kompleks Sukarno Universiti Brunei Darussalam semalam.
15 pasukan dari 4 daerah menyertai kejohanan berkenaan. Perlawanan akhir menyaksikan Nursing FT menjuarai kejohanan setelah menewaskan Sinergy FT dari Hospital Suri Sri Begawan, Kuala Belait. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Empat 14 buah pasukan menyertai kejohanan futsal terbuka daerah Tutong, anjuran Majlis Perundingan Mukim Keriam daerah Tutong. Pasukan dari Lamunen A muncul juara. Kejohanan bertujuan menyatu padukan masyarakat melalui aktiviti sukan dan menggalakkan masyarakat mengamalkan cara hidup sihat dengan melibatkan diri dalam kegiatan sukan dan riadah secara berkelompok. Hadiah disampaikan oleh Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan. RM300. 8 buah pasukan menyertai kejohanan bola sepak dan bola jaring sempena aktiviti pesta hujung tahun Sekolah Rendah Tumpuan Telisai, daerah Tutong. Pasukan MKT Masjid Kampung Telisai memenangi kejohanan bola sepak, sementara pasukan Intermix memenangi kejohanan bola jaring. Kejohanan dikendalikan oleh PIBG Persatuan Ibu Bapa Guru sekolah berkenaan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awangku Arif Anwar bin Pingiran Haji Ahmad, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. Persatuan Pengakap Daerah Bernada Muara menganjurkan perlawanan fun bowling. Perlawanan diadakan bagi memupuk semangat kesukanan dalam kalangan ahli pengakap berlangsung petang tadi di salah sebuah pusat bowling di Ibu Negara. Lebih 70 ahli pengakap menyertai perlawanan tersebut. Ia dihasrat mencipta suasana keceriaan serta salah satu inisiatif sihat dalam mengukuhkan ukhuwah dalam kalangan ahli pengakap. Kejohanan Liga Super Sepak Takraw Type Terbuka 2024 diteruskan lagi pagi tadi, menyaksikan 4 pasukan menempah slot ke peringkat suku akhir. Perlawanan peringkat saingan kumpulan C dan D berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Sungai Kebun. Dalam aksi kumpulan C, pasukan Penglima Kota Batu menamatkan saingan dengan berada di kedudukan teratas kumpulan C hasil dari 4 kemenangan. Manakala pasukan Mi Harbi berada di kedudukan kedua hasil dari 3 kali menang dan sekali kalah, sekaligus kedua-dua pasukan melangkah ke suku akhir. Manakala dalam aksi kumpulan D menyaksikan Muara Spurs A menduduki di kedudukan teratas hasil dari 4 kemenangan. Pasukan Kampung Lambak Kanan gabungan pula menamatkan saingan dengan 3 kemenangan dan sekali kalah, menduduki di kedudukan kedua sekaligus kedua-dua pasukan mara ke suku akhir.